Terbaru baru-baru ini 2-3 hari lepas kot ya Allah, 2-3 hari lepas ada pertikaian, dia dinamakan pertikaian nasional, geng-geng pertikaian ni. Si Syahidan Kasim mempersoalkan, dia kata bukankah masa angkat sumpah pulai dia kata bukankah sebelum ini ada perkataan wallahi wabillahi watallahi diucapkan sebelum angkat sumpah, dia kata. Bukankah ada pernyataan tersebut sebelum angkat sumpah? Kenapa tak ada dah sekarang ini? Kemudian speaker kata dalam peraturan mesyuarat memang tak ada. Oh, kenapa negara ni dah tukar? Dah bila masa tukar? Dia membuktikan. Kemudian ada caption dekat situ, dekat TikTok ada caption, dia kata, oh, negara PNBH sementara sejak mereka berkuasa sudah pun menjadi sekular kerana mengeluar sekular. Bangang orang yang tak tahu bercakap tentang sekular tapi tak tahu langsung apa maksud sekular. Itu bukan sekular lah, bye. Ngang, bye ngang, aku boleh panggil macam itulah. Itu bukan sekular, bukan contoh sekular pun. Baik, dijawab oleh Fahmi Fazil. Dia kata dalam TikTok beliau juga, dia jawab dan saya reply lah. Saya stitchkan video tersebut dalam TikTok, boleh tengok dalam TikTok saya. Saya kata, yang pertama, tidak ada dalam sejarah pun. Tidak ada dalam sejarah pun angkat sumpah sebagai ahli parlimen kena baca wallahu wa billahi wa tallahi. Tak ada. Dan Fahmi Fazil letakkan video Muhyiddin Yassin angkat sumpah, tak ada. Video Muhyiddin Yassin, video Hadi Awang angkat sumpah, tak ada. Dan akhirnya dia letak video Arau sendiri angkat sumpah, tak ada perkataan wallahi wa billahi wa tallahi tu. Yang ada bahawasanya saya bersumpah sekian. Bersumpah itu ada. Tetapi perkataan wallahi wa billahi wa tallahi itu tak ada. Tak ada disebut. Kemudian saya persoalkan. Sebelum saya persoalkan, kita baca berita. Okay. Dari Penggan dulu, MP tak lepas wallahi wa billahi wa tallahi. Menteri Komunikasi Digital menjelaskan bahawa kalimah wallahi wa billahi wa tallahi sememangnya tidak dilafazkan ketika majlis angkat sumpah ahli parlimen. Bukan saja penggal ini, penggal-penggal yang lepas pun tak ada. Menerusi video ni muat naik, Fahmi berkata ni Pertuan Rakyat Tan Sri Johari Abdul juga memberikan jawapan perkara itu tidak ada dalam peraturan mesyuarat. Ia turut membabikan angkat sumpah oleh Syahidan dan Timbalan Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada tahun lepas, Ahli Parlimen Bagoh Muhyiddin Yassin, Ahli Parlimen Marang Abdul Hadi dan terbaru Ahli Parlimen Kulai Syuhaizan Kayat pada Selasa lepas. Jelas tidak ada ungkapan wallahi wa billahi wa tallahi dalam majlis angkat sumpah ahli-ahli parlimen. Bukan hanya dalam penggal ini, penggal-penggal sebelum ini pun tak ada. Datuk Seri Haidan hentilah cuba membuat provokasi dalam parlimen dengan kenyataan-kenyataan balas ataupun kenyataan yang tidak berfakta. Sekarang saya pelik dengan dia orang. Saya tak tahu sama ada dia intention ke tak intention ke. Takkanlah dia bukan kali pertama jadi ahli parlimen ni, tuan-tuan. Dia bukan kali pertama jadi ahli parlimen ni. Dia dah banyak tahun dah dia jadi ahli parlimen. Takkan dia tak ingat dia angkat sumpah tu bagaimana? Itu yang pertama. Kedua, kenapa guna dalam peraturan mesyuarat itu perkataan bersumpah? Kenapa saya bersumpah? Bukannya wallahu ya billahi wa tallahi saya akan kenapa tak guna perkataan itu? Jawapannya mudah saja. Ahli parlimen ni terdiri daripada pelbagai agama. Kalau ada perkataan wallahi wa billahi wa tallahi yang bukan Islam, bagaimana? Itu je jawapan dia. Itu sebab dia. Bersumpah ini tak perlu sebut wallahi wa billahi wa tallahi. Saya bersumpah. Cukup sumpah itu pun dah dikira valid dah dalam Islam. Dan perkataan bersumpah ni bukan setakat dalam Islam. I solemnly swear, dalam agama Hindu pun ada, agama Kristian pun ada, agama Buddha pun ada. Dalam agama-agama lain semua ada. Perkataan saya bersumpah ini. Jadi lebih afdal sebenarnya nak keluarkan perkataan bersumpah. But that's not the point. Poinnya dekat sini, tuan-tuan, mereka cuba nak memainkan sentimen agama. Sebab itu malam tadi saya kata, kalau sekiranya dia tak ada sentimen bangsa dan agama, dia tak tahu nak main apa dah, tuan-tuan. Dia orang tak tahu nak main apa dah. Sentimen apa dia orang nak main sekarang ni? Dia orang tak tahu dah. Apa benda ni nak kenakan PMX tak tahu. Dahlah dia main jalan juga benda ni. Yang dia sendiri tahu benda tu akan pelangkung kepala diri dia sendiri. Dia sendiri angkat sumpah tak sebut pun wallahi tu. Tahun lepas, tahun sebelumnya. Tak ada pun. Tapi kenapa disebut juga? Sebab dia nak guna perkataan sekular. So orang-orang, walaun yang bodoh dan bangang yang pergi share benda tu. Tengok. Sekular kerajaan ni nampak sangat dia buang perkataan wallahi. Ke ini syiar Islam dibuang. Itulah. Kadang-kadang kita nak betulkan orang yang bodoh ni memang payah lah, tuan-tuan. Tapi yalah, kita ni kerja kita bukannya untuk orang bodoh macam tu. Kerja kita untuk nak menerangkan kepada rakyat. Itu yang paling penting sebenarnya. Habis kat situ.
Ahmad Zahid, kembali kita terus dengan kes seterusnya. Ahmad Zahid kembali kemudi KDN, Saifuddin ke KPDNK. Setelah 2 bulan pemergian bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, teka-teki mengenai siapa bakal calon pengganti beliau masih belum terjawab. Melewati tempoh Pilihan Negeri serta 2 pilihan raya kecil di Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih belum memberikan bayangan jelas bila kekosongan jawatan dengan ditinggalkan Salahuddin itu bakal terisi. Yang ada hanyalah respons Anwar kepada wartawan dengan menyatakan pihaknya masih terbuka menerima cadangan nama calon bersesuaian untuk dipertimbangkan menjadi Menteri KPDN baru dalam masa yang terdekat. Now, dia tak nyatakan dalam berita tu yang mengatakan tetapi tersebar. Ada yang kata, benar ke Zahid akan letak di bawah KDN dan digantikan Saifuddin Nasution pergi kepada KPDNK? Wallahualam, saya tak berani nak komen tentang perkara tersebut. Itu bukan bidang tugas saya. Ada juga mengatakan Adli akan dilantik menjadi Menteri KPDNK menggantikan arwah Salahuddin lah. Arwah Salahuddin. Itu terpulang kepada Perdana Menteri. Tetapi yang saya boleh nyatakan, kedudukan ataupun jawatan menteri itu adalah untuk kota amanah, parti amanah. Jadi saya rasa untuk Zahid Hamidi dapat jawatan itu KDN, kemudian PKR dapat jawatan KPDN tu agak sukar lah kita kata kat situ. Baik, saya kata saya rasa kekalkan. Dan ada ura-ura yang mengatakan bahawa ni benar ke bahawa akan ada akan ada rombakan kabinet sekali lagi. Saya tak kata benar, saya kata tak benar. Tetapi of course akan ada berlaku lah kerana nak kena lantik kabinet yang baru kan. So ada tak berkemungkinan Simpang Pulai, berkemungkinan Pulai iaitu yang baru menang hari itu, YB yang baru menang hari itu dilantik KPDNK. Ada kemungkinan, kita tak menafikan semua itu. Itu semua adalah kemungkinan-kemungkinan dan kita kena tunggu bagaimana perkara itu balik dan sebagainya kan. So benda ini yang kita kena tunggu nanti. Tapi bagi saya kata jawatan itu kuotanya sekarang ini diserahkan kepada Parti Amanah dan most likely tidak akan diserahkan kepada orang lain, melainkan akan ada berlaku reshuffle kabinet di dalam negara kita. Itu antara benda lah. Okey. Apa maksud PMX Kerajaan Razi Jidin yang bebaskan perasuah? Kisah bagaimana Muhyiddin dan Kerajaan Razi terima 500 juta dari Musa Aman. Jangan tuduh saya, ni saya baca daripada WhatsApp je. Pada November 2019, Musa Aman ditahan SPRM dan akhirnya pada 23 Mei Musa Aman didakwa dengan 35 pertuduhan berhubung penganugerahan kontrak konsesi balak negeri itu. Beliau akhirnya didakwa dengan 46 pertuduhan melibatkan salah guna kuasa dan rasuah seperti yang disebutkan di atas. Selepas selangkah Sheraton, setelah Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, beliau tahu beliau perlukan sokongan dan dari lebih ramai ahli parlimen untuk kekal berkuasa. Dia tahu UMNO tidak boleh dipercayai dan sekiranya UMNO tarik diri, maka kerajaan Muhyiddin Yassin akan benar menjadi kerajaan yang gagal. Pada masa yang sama, UMNO juga berkomplot tidak mahu bersama dengan Bersatu. Tapi menjadi kerajaan adalah lebih baik dari menjadi pembangkang. Maka mereka bersetuju, iaitu bersama dengan Bersatu. Untuk itu, Muhyiddin Yassin perlukan sokongan di Sabah bagi meyakinkan semua di Sabah sama ada dari PH, BN, kerajaan dan pembangkang bagi menyokong Muhyiddin Yassin dan kerajaan pada ketika itu. Seorang yang diketahui mempunyai dana dan kekuatan tersebut tidak lain tidak bukan ialah Musa Aman. Maka dengan kes tersebut, Musa Aman berunding dengan Muhyiddin. Bukan sekadar dia akan membantu membeli ahli parlimen dan kerajaan negeri Sabah, dia juga akan membayar sejumlah wang kepada Muhyiddin Yassin untuk membebaskan beliau. Jumlah yang dimaksudkan ialah kira-kira 500 juta. Pecahan jumlah adalah 200 juta bagi tujuan membeli ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dan selebihnya akan diberikan kepada Muhyiddin Yassin untuk menggugurkan 46 kes Musa Aman. Di sini beberapa peristiwa berlaku. Pada 9 Jun, Musa Aman dibebaskan dari 46 pertuduhan. Mahkamah Tinggi membebaskan dan melepaskan DAA Musa Aman setelah Timbalan Pendakwa Raya Datuk Azhar Abdul Hamid berkata bahawa pihak pendakwaan menarik semula tuduhan terhadap Musa. Bermakna AGC telah memberi arahan agar semua pertuduhan ditarik balik sebelum kes tersebut dibicara. Kes itu tidak pernah dirayu oleh Peguam Negara setelah itu. AGC adalah Idris Harun dilantik pada 6 Mac 2020 oleh Muhyiddin Yassin. Mac dia dilantik, Jun dia membebaskan Musa Aman. Setelah langkah pertama itu berlaku, maka berlaku langkah kedua, iaitu pengambil alihan Sabah.
Sebulan selepas itu, iaitu pada 30 Julai 2020, Musa Aman mendapat 33 akun bersumpah menyatakan bahawa dia ada majoriti dan kerajaan Syafi'i Abdal telah tumbang. Syafi'i Abdal enggan tunduk kepada tersebut dan akhirnya mengumumkan pilihan raya Sabah pada September 2020. 300 juta tersebut diserahkan secara tunai kepada Hamzah Zainuddin yang pada ketika itu menaiki jet peribadi pada Jun 2020 pergi ke Sabah, kononnya ada pertemuan atas urusan rasmi. Ia berlaku beberapa hari selepas kes Musa Aman digugurkan. Hamzah ke Sabah bukan sekadar untuk melihat sendiri perkembangan pembelian tersebut, malah membawa wang tunai kembali kepada presidennya di Kuala Lumpur. Pada waktu itu Hamzah Zainuddin adalah Menteri KDN. Peristiwa membeli adun ini telah didedahkan oleh Syafi'i Abdal yang menuduh kehadiran Hamzah ke Sabah pada Jun 2020 itu adalah untuk membeli ahli Dewan Undangan Negeri Sabah agar melompat. Tidak diketahui oleh Syafi'i juga bahawa sejumlah 300 juta bertukar tangan dari Musa Aman kepada Hamzah kepada Muhyiddin Yassin. Sebab itulah bila PMX sebut bahawa Kerajaan Perikatan Nasional sewaktu mereka berkuasa, Razijidin terus marah dan koyak. Sebab itulah bila PMX sebut bahawa inilah kerja Kerajaan Perikatan Nasional sewaktu mereka berkuasa, Razijidin terus marah dan koyak. Mereka tahu rahsia mereka telah terbongkar. Sekarang anda tahu kenapa Razijidin koyak. Kerana dia juga mengetahui jumlah 300 juta dan peristiwa pembebasan Musa Aman tersebut. Kerana itu juga mereka berani menuduh PMX campur tangan dalam urusan kehakiman kerana merekalah yang sebenarnya melakukan perkara tersebut.